Negara kita Malaysia merupakan sebuah negara yang kaya dengan adat, budaya dan gaya hidup. Daripada kepelbagaian inilah, Malaysia telah berjaya menarik minat pelancong negara luar seperti negara Amerika dan Australia. Mereka ingin melihat sendiri kepelbagaian budaya ini lalu datang melancong ke negara kita. Disebabkan itulah, sebagai rakyat Malaysia, kita harus bersyukur dan berbangga kerana dapat hidup dalam sebuah negara yang walaupun ada bermacam perbezaan dari sudut agama dan budayanya, tetapi kita masih lagi boleh hidup dalam keadaan aman. Dan perbezaan inilah sebenarnya yang menjadi punca kepada perpaduan setiap kaum. Ya, menyatukan atau mengharmonikan sebuah negara yang mempunyai pelbagai kaum dan budaya bukanlah satu perkara yang mudah. Namun, kejayaan negara kita dalam menangani hal ini merupakan hasil atau natijah daripada kebijaksanaan pemerintah zaman dahulu. Sejarah telah menunjukkan sebuah negara yang mampu untuk mengawal sistem politiknya akan menarik minat negara luar sehingga terjalinlah perhubungan di antara dua buah negara. Hubungan di antara dua buah negara ini bukan sahaja memberi keuntungan yang besar kepada negara, bahkan rakyat juga turut sama akan dapat merasai keuntungan tersebut. Para pemimpin di seluruh negara sentiasa memikirkan soal perpaduan rakyat. Oleh kerana itulah, Malaysia wajar dijadikan sebagai sebuah negara contoh kerana Malaysia mampu untuk mengawal perpaduan di antara kaum. Untuk menjadikan Malaysia sebagai model negara masyarakat berbilang kaum, sudah pasti ada pelbagai faktor yang mendorong kepada perkara tersebut. Hal ini kerana kita semua sedia maklum dan tahu bahawa keinginan untuk menyatukan penduduk atau rakyat dari pelbagai bangsa ini sudah pasti akan menghadapi banyak masalah. Maka segala hal ehwal yang berkait dengan kaum perlu kepada tindakan segera kerana seandainya tidak cekap dalam menangani masalah tersebut, dikhawatiri akan memudaratkan negara dan rakyat. Oleh sebab itulah kita dapat lihat pemimpin di Malaysia sentiasa bermusyawarah dan tujuan musyawarah tersebut tidak lain dan tidak bukan bagi mencapai kata sepakat untuk mentadbir negara seterusnya menyelesaikan masalah-masalah. Malaysia sebagai sebuah negara yang terdiri daripada rakyat yang berbeza kaum, agama dan tradisi sedar bahawa cabaran utama kepada negara ini ialah menjaga kemajmukan sosial. Cabaran ini akan sentiasa ada dalam usaha membentuk keharmonian antara kaum serta menyebabkan negara perlu sentiasa mengatur strategi yang bijak dan memberi penekanan tentang rasa hormat. Oleh kerana Malaysia mahukan masa depan yang baik dan sentiasa berfikir untuk menjadi sebuah negara moden, maka Malaysia perlu sedar akan satu hakikat, iaitu konflik dalam gelombang globalisasi dan pasca kemodenan ini akan sentiasa ada dan perlu kepada pengurusan yang bersifat berterusan. Golongan pemimpin dan juga rakyat akan menghadapi pelbagai cabaran sama ada dalam aspek politik, ekonomi, pendidikan mahupun sosial. Namun cabaran ini semua tidak sepatutnya menggugat semangat untuk mengharmonikan masyarakat berbilang kaum. Cabaran ini semua sepatutnya dianggap sebagai sebuah proses untuk mematangkan diri agar mampu untuk mengurus negara dengan lebih baik. Apakah itu masyarakat? Berdasarkan Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, masyarakat bermakna kumpulan manusia yang hidup dalam keadaan bersama-sama, berada di satu tempat serta mengamalkan konsep dan langkah-langkah yang tertentu. Sejarah bermulanya masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Tanah Melayu adalah kawasan yang menjadi tarikan, maka adanya pelbagai usul dan pencampuran budaya. Sebelum abad ke-19, masyarakat yang berada di Tanah Melayu terdiri daripada orang Melayu dan orang asli sahaja. Seterusnya, penghijrahan besar-besaran daripada China dan India ke Tanah Melayu dikaitkan dengan datangnya puak British ke Tanah Melayu sejak Pulau Pinang diambil pada tahun 1786. Punca penghijrahan China ke Tanah Melayu ialah kerana masalah ekonomi yang tidak stabil dan bencana alam yang berlaku seperti gempa bumi dan banjir. Penduduk-penduduk dari negara China mengamalkan aktiviti-aktiviti perdagangan ketika zaman kegemilangan Melaka, tetapi hanyalah dalam jumlah yang sedikit. Gerakan kedua selepas kedatangan masyarakat Cina ke Tanah Melayu ialah masyarakat India. Puncanya ialah
kerana musim di negara mereka, iaitu musim kemarau, yang menyebabkan sistem penuaian tidak dapat dilaksanakan dengan baik, lantas menyebabkan bekalan makanan mereka terjejas. Selepas kedatangan imigran luar, maka bermulalah penyusunan masyarakat berbilang kaum, iaitu kita dapat lihat bangsa Cina dan bangsa India berasimilasi dengan adat resam tempatan seperti kelompok Baba dan Nyonya, iaitu daripada keturunan Cina. Seterusnya India Melaka yang digelar sebagai Ceti. Oleh itu, kita dapat lihat penduduk Malaysia pada masa kini mempunyai darah kacukan, iaitu Melayu India dan Melayu Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini saya akan membentangkan tajuk Faktor Malaysia menjadi model masyarakat berbilang kaum. Mari kita lihat Malaysia sebagai model negara masyarakat berbilang kaum kepada negara lain bukanlah suatu perkara yang aneh. Hal ini kerana Malaysia mempunyai satu kekuatan yang melayakkan menjadi model, iaitu rakyatnya yang terbentuk daripada berbagai identiti dan berbilang bangsa. Oleh itu, perpaduan merupakan satu keperluan dan kemestian untuk melindungi rakyat agar hidup dalam keadaan harmoni dan aman sentosa. Sebenarnya, terdapat banyak faktor yang menjadi sumber kejayaan Malaysia sebagai model negara masyarakat berbilang kaum. Antaranya ialah perbezaan agama. Okey, kita lihat di sini secara umumnya agama dapat diinterpretasi sebagai interaksi antara manusia dengan suatu kuasa yang mengagumkan serta ia disangka mampu memberi jaminan keselamatan. Hubungan yang dianggap kudus ini mendorong manusia untuk patuh dan taat. Ia juga dicintai oleh manusia sehingga mereka percaya dan meminta perlindungan dengannya. Kebanyakan pengkaji sejarah agama sepakat bahawa agama merupakan keperluan asasi sekalian manusia di muka bumi ini. Kita boleh tengok di Malaysia ini sebagai sebuah negara yang mengamalkan pemerintahan bercorak keislaman telah membolehkan hak kebebasan dalam beragama kepada mereka yang bukan beragama Islam tanpa apa-apa desakan dan halangan. Hal ini kerana kebebasan beragama di Malaysia sangat penting bagi mewujudkan perpaduan di antara rakyat pelbagai etnik dan melindungi keseimbangan politik, sosial dan ekonomi negara. Kerana itulah kita dapat lihat setiap kumpulan etnik mempunyai 10 terdapat tempat beribadat mengikut adat dan kepercayaan agama masing-masing. Setiap kaum telah mewujudkan pergerakan serta pemuafakatan untuk mempertahankan kebiasaan tradisi mereka. Selaku rakyat Malaysia, sebagai rakyat Malaysia, mestilah saling menghormati perselisihan agama yang ada dalam negara serta menjadikan budaya saling hormat menghormati tonggak utama dalam pengamalan kita. Terusnya, mari kita lihat cabaran dari aspek pendidikan. Pendidikan juga merupakan aspek sosial yang penting dalam mewujudkan perpaduan kaum dan aspek perpaduan ini mesti ditanam semenjak kecil lagi. Hal ini bertepatan dengan pepatah Melayu yang menyebut melentur buluh biarlah dari rebungnya. Melalui pepatah ini jelaslah bahawa elemen perpaduan perlu diterapkan dari usia yang awal kerana asas perpaduan bermula daripada golongan belia terutama para pelajar. Namun, penjajahan British telah meninggalkan kesan kepada golongan belia kerana telah menyediakan sistem sekolah vernakular yang menjadikan pendidikan hanya tertumpu terhadap satu kaum sahaja yang menyebabkan hubungan masyarakat semakin renggang di mana mereka bergaul apabila difikirkan perlu sahaja. Jadi kita boleh lihat di sini jelaslah bahawa aspek pendidikan ini merupakan satu cabaran yang dihadapi Malaysia dalam mewujudkan masyarakat berbilang kaum pada satu ketika dahulu. Cabaran dari segi aspek politik pula ialah perjalanan politik di Malaysia telah pun bermula sebelum rakyat Malaysia mencapai kemerdekaan. Contohnya rancangan Malaya Union yang diperkenalkan untuk menyatukan semua negeri di tanah Melayu di bawah sebuah pentadbiran British dengan tujuan mahu memudahkan rakyat bukan Melayu
Akan tetapi, mendapat tentang daripada kaum Melayu selaku penduduk asal, sehingga ke hari ini kita dapat lihat terdapat pelbagai parti politik dengan tujuan yang tersendiri. Namun begitu, kita tidak harus lupa bahawa perkara ini perlu diberi perhatian yang teliti dan tidak boleh dipandang remeh, kerana sekiranya perbezaan politik ini difahami dengan baik, ia akan mendidik masyarakat untuk bertoleransi dan bekerjasama mempertahankan kemerdekaan negara. Kepelbagaian budaya di Malaysia telah meronai negara ini dengan bermacam perayaan yang cukup meriah yang disambut pada setiap tahun. Oleh sebab itu, antara faktor Malaysia menjadi model negara masyarakat berbilang kaum ialah sambutan perayaan. Rakyat Malaysia pasti dapat mencapai perpaduan yang diidamkan sekiranya perayaan setiap kaum disambut beramai-ramai. Kita seringkali dapat melihat aktiviti saling kunjung-mengunjung, terutamanya kepada mereka yang tinggal di kawasan perumahan. Melalui amalan ini, kita semua akan dapat mempelajari budaya perayaan setiap kaum. Perbezaan perayaan ini sama sekali tidak menjadi penghalang kepada rakyat Malaysia untuk kita merayakan perayaan masing-masing. Bahkan amalan kunjung-mengunjung tadi menjadi faktor utama dalam mengeratkan perpaduan kaum. Sebagai sebuah negara yang berlainan budaya dan agama, terutamanya permufakatan di antara rakyat berbilang kaum ini amatlah penting. Hal ini kerana muafakat dapat memastikan perpaduan serta keharmonian rakyat berbilang kaum dan agama ini dapat diperkukuhkan. Terdapat banyak aktiviti yang dapat menyatukan perpaduan kaum. Contohnya, aktiviti gotong royong. Aktiviti sebegini akan dapat memperkukuhkan hubungan kerana ia memerlukan kerjasama setiap pihak dalam masyarakat. Aktiviti ini juga adalah salah satu jalan yang terbaik untuk membentuk kelompok yang saling berganding bahu walaupun berbeza budaya, agama dan bahasa. Selain itu, amalan rumah terbuka. Amalan ini meninggalkan kesan yang cukup mendalam di dalam hati masyarakat mengenai erti perpaduan dan keharmonian. Sebagai contoh, erti perpaduan ini dapat kita lihat apabila etnik Cina menjemput etnik Melayu semasa perayaan Tahun Baru Cina. Etnik Cina akan sedaya upaya untuk menyediakan hidangan yang halal kepada etnik Melayu. Jadi, melalui amalan ini, setiap kaum akan dapat memahami budaya dan adat-adat semasa di dalam perayaan. Secara tidak langsung akan dapat memupuk semangat perpaduan kaum. Jurang ekonomi yang besar di antara etnik merupakan cabaran yang utama yang dihadapi. Hal ini kerana dasar pejah dan perintah yang diamalkan oleh penjajah telah membawa kepada perubahan besar terhadap status ekonomi Malaysia, kerana rakyat Malaysia telah dibahagikan kepada 3 kumpulan mengikut etnik. Yang pertama, pelonggongan dan perdagangan untuk etnik Cina. Yang kedua, ladang getah untuk etnik India. Dan yang ketiga, aktiviti pertanian untuk etnik Melayu. Keadaan ini bukan sekadar telah menyebabkan pemisahan kaum, malah meluaskan lagi jurang pendapatan di antara kaum serta meninggalkan kesan yang negatif. Selain itu, jurang perbezaan yang ketara dalam ekonomi ini telah mengakibatkan interaksi hanya berlaku di dalam kaum yang sama. Kini, kita dapat melihat dengan jelas jurang perbezaan antara kaum kerana setiap kaum bebas untuk memilih corak aktiviti dalam menjana pendapatan harian mereka. Okey, kebudayaan ini dimaksudkan dengan ianya adalah sebagai satu cara kehidupan yang mana keseluruhan cara hidup merangkumi cara berfikir, cara bertindak, berkelakuan dan sebagainya. Okey, makna kata budaya ni adalah salah satu cara hidup yang diamalkan oleh kumpulan tertentu. Okey, selain itu ianya adalah kerohanian sesuatu masyarakat, tamadun, peradaban dan kemajuan. Okey, selain itu,
para sarjana tempatan juga telah memberi definisi kepada maksud kebudayaan ini. Okey, antaranya yang pertama, kita dapat tahu budaya ni dia memberi penekanan tentang soal kehalusan adab dan keutamaan moral. Okey, yang kedua, budaya ini dia membentuk kesatuan sosial dalam satu ruang atau pada suatu waktu. Okey, dan yang ketiga, budaya ni merupakan warisan nasional. Okey, seterusnya kerajaan telah bertungkus lumus mewujudkan budaya kebangsaan yang menjadi hak milik bersama rakyat di negara ini. Ini tidak mengambil kira bangsa, keturunan dan wilayah sebagai teras pembinaan bangsa, peribadi dan perpaduan negara. Okey, corak kebudayaan nasional ini dibentuk mengikut 3 prinsip utama dalam dasar kebudayaan kebangsaan ini. Okey, antaranya yang pertama, kebudayaan kebangsaan Malaysia ini ianya adalah berlandaskan kebudayaan penduduk asal daerah. Okey, elemen-elemen kebudayaan lain yang serasi dan bersesuaian. Itu yang kedua. Okey, dan yang ketiga, agama Islam ini selaku unsur penting dalam pembentukan kebudayaan kebangsaan di Malaysia ini. Okey, seterusnya, kerajaan Malaysia biasanya mempromosikan keindahan budaya di kalangan orang ramai. Okey, contoh kita dapat dalam acara sukan yang bertaraf dunia ataupun perayaan rasmi. Okey, dengan ini masyarakat didedahkan dengan pelbagai budaya dan seni etnik. Okey, seperti tarian, nyanyian, perarakan dan sebagainya. Okey, budaya tidak seharusnya menjadi tembok pemisah kaum kerana budaya ni dia melambangkan sesuatu yang indah dan memikat, dan ia biasanya berpegang pada konsep keamanan, keharmonian dan kegembiraan. Okay. Budaya ni adalah salah satu sebab bagi setiap kaum yang ada di Malaysia ni untuk kita ni semua masing-masing meningkatkan kesedaran kepada mereka untuk belajar daripada antara satu sama yang lain. Okay. Satu lagi, kita ni perlu saling hormat menghormati dalam seni budaya masing-masing. Okay, ianya adalah untuk menunjukkan rasa hormat kita terhadap budaya kaum lain. Okay, kebudayaan ini dimaksudkan dengan ianya adalah sebagai satu cara kehidupan yang mana keseluruhan cara hidup merangkumi cara berfikir, cara bertindak, berkelakuan dan sebagainya. Okay, makna kata budaya ni adalah salah satu cara hidup yang diamalkan oleh kumpulan tertentu. Okay, selain itu, ianya adalah kerohanian sesuatu masyarakat, tamadun, peradaban dan kemajuan. Okay, selain itu, para sarjana tempatan juga telah memberi definisi kepada maksud kebudayaan ini. Okay, antaranya yang pertama, kita dapat tahu budaya ni dia memberi penekanan tentang soal kehalusan adab dan keutamaan moral. Okey, yang kedua, budaya ini dia membentuk kesatuan sosial dalam satu ruang atau pada suatu waktu. Okey, dan yang ketiga, budaya ini merupakan warisan nasional. Okey, seterusnya kerajaan telah bertungkus lumus mewujudkan budaya kebangsaan yang menjadi hak milik bersama rakyat di negara ini. Ini tidak mengambil kira bangsa, keturunan dan wilayah sebagai teras pembinaan bangsa, peribadi dan perpaduan negara. Okey, corak kebudayaan nasional ini dibentuk mengikut 3 prinsip utama dalam dasar kebudayaan kebangsaan ini. Okey, antaranya yang pertama, kebudayaan kebangsaan Malaysia ini ianya adalah berlandaskan kebudayaan penduduk asal daerah. Okey, elemen-elemen kebudayaan lain yang serasi dan bersesuaian. Itu yang kedua. Okey, dan yang ketiga, agama Islam ini selaku unsur penting dalam pembentukan kebudayaan kebangsaan di Malaysia ini. Okey, seterusnya, kerajaan Malaysia biasanya mempromosikan keindahan budaya di kalangan orang ramai. Okey, contoh kita dapat dalam acara sukan yang bertaraf dunia ataupun perayaan rasmi. Okey, dengan ini masyarakat didedahkan dengan pelbagai budaya dan seni etnik. Okey, seperti tarian, nyanyian, perarakan dan sebagainya. Okey, budaya tidak seharusnya menjadi tembok pemisah kaum kerana budaya ni dia melambangkan sesuatu yang indah dan memikat, dan ia biasanya berpegang pada konsep keamanan, keharmonian dan kegembiraan. Okey,
budaya ni adalah salah satu sebab bagi setiap kaum yang ada di Malaysia ni untuk kita ni semua masing-masing meningkatkan kesedaran kepada mereka untuk belajar daripada antara satu sama yang lain. Okey, satu lagi, kita ni perlu saling hormat menghormati dalam seni budaya masing-masing. Okey, ianya adalah untuk menunjukkan rasa hormat kita terhadap budaya kaum lain. Kehidupan setiap lapisan masyarakat di Malaysia terdiri daripada adat resamnya yang bersifat eksklusif yang telah diamalkan oleh nenek moyang mereka sejak berabad lamanya. Negara kita Malaysia mempunyai kepelbagaian kaum antaranya Melayu, Cina dan juga India. Sebagai contoh dari aspek kelahiran, masyarakat Melayu mengamalkan adat-adat resam tersendiri yang diraih dan diwarisi dari nenek moyang mereka tersendiri seperti melenggang perut ketika kandungan maupun memotong tali pusat selepas bersalin dan diikuti dengan berpantang selama 44 hari. Bagi masyarakat Cina pula, mereka mempunyai tradisi minum teh yang dianggap sebagai sesuatu yang bermakna dan masih diamalkan kerana menandakan pasangan pengantin dalam keluarga masing-masing diterima. Masyarakat India pula menandakan pasangan iaitu merupakan etnik ketiga terbesar di Malaysia juga mempunyai adat resamnya yang tersendiri seperti memakai sebentuk gelang ketika kandungan sulung berusia 7 bulan sehinggalah 9 bulan dengan matlamat untuk memelihara bayi di dalam kandungan. Secara keseluruhan sebagai rakyat Malaysia dan kepelbagaian etnik Malaysia yang diamal dan mempunyai perbezaan ketara dapat kita lihat dari ketiga-tiga kaum ini dengan kepelbagaian adat yang telah diraih sebagai penduduk kepada negara yang berbilang kaum ini. Dengan ini, setiap kaum boleh berkongsi adat resam masing-masing serta bersama-sama mempertahankan kedaulatan negara. Perkahwinan campur ialah perkahwinan menyatukan dua individu yang berbeza agama, bangsa dan juga budaya. Dalam sejarah, perkahwinan campur ini telah lama diaplikasikan dengan maksud yang tertentu seperti untuk menjalinkan hubungan antara dua negara. Perkara ini dapat kita lihat melalui perkahwinan antara Sultan Mansur Shah dan juga Puteri Hang Lipo yang mahu melakukan hubungan diplomatik. Oleh sebab itu, budaya atau tradisi kahwin campur ini tidak lagi asing kepada masyarakat Malaysia. Bahkan laporan statistik perkahwinan dan perceraian di Malaysia mencatatkan sebanyak 9% daripada jumlah perkahwinan di Malaysia yang merupakan hasil kahwin campur. Perkahwinan ini turut mendapat izin daripada agama semestinya lah selagi mana tidak bercanggah dengan peraturan yang ditetapkan oleh agama masing-masing. Perkahwinan campur telah memberikan impak dan juga kesan dari segi pendidikan secara langsung kepada pasangan pengantin, di mana mereka akan bersikap lagi open-minded, iaitu bersikap terbuka sehingga mengukuhkan lagi hubungan yang telah terjalin dalam perpaduan. Keadaan ini menunjukkan bahawa mereka dapat menerima perbezaan dan juga budaya, bahkan turut sama-sama mengamalkan kepelbagaian budaya seperti sama-sama meraihkan perayaan kaum masing-masing.